Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Mat Sabri akan membentangkan tajuk bermula daripada muka surat 171 sehingga 185. Yang pertama, hikmah takwil. Seperti yang kita tahu, takwil ni adalah satu perbuatan para ulama dalam mentafsirkan ayat Quran yang mempunyai pelbagai maksud. Okay, kita akan pergi pada hikmah pertama takwil. Hikmah takwil yang pertama adalah hikmah tashri' hiya ghardun wa maslahah al-ijtima'iyyah aw iqtisadiyah aw asasiyah aw khalqiyyah allati min ajliha syar'u hikmah nas. مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص بذكر الشاء في إباحة الزكاة عن كل 40 شاء في كل 40 شاء. Okey, pertamanya hikmah mentakwilkan ayat-ayat nas hukum adalah untuk memastikan kedudukan kepentingan selagi sudut umum, kepentingan ekonomi dan politik dan sebagainya. Salah satunya sebagai contoh yang diambil kat sini adalah dalam hadis baginda ada menerangkan tentang bila kadar zakat untuk zakat ternakan berapakah bilangan biri-biri yang perlu dizakatkan sekiranya kita mempunyai bilangan ternakan yang berapa. Okey. Yang kedua, hikmah takwil yang kedua adalah takwil allazi yata'ammad ala dalil huwa maslahah allati taslih dalil li takhsis al-'am aw al-istisna' min aslin hal 'am in kanat 'ammah an qas fayasbit lima akhraj min afrad 'am بتخصيص حكم مخالف لحكم عام أو للحال العام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Okey, maksud yang kedua, hikmah takwil yang berlandaskan kepentingan maslahah. Apakah kepentingan yang dinyatakan? Kepentingan ialah untuk mengkhususkan kepada yang umum atau sebaliknya, seperti ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang mengkhususkan tempoh penyusuan terhadap bayi, iaitu ibu boleh menyusu anak mereka selama 2 tahun untuk sesiapa saja yang ingin menyelesaikan tempoh susuan tersebut. Tak kiralah ibu susuan ke, ibu kandung ke, dikhususkan kepada umum bahawa tempoh penyusuan bayi selama 2 tahun. Okey, dah habis pasal hikmah takwil, kita sambung syarat takwil. Syarat takwil yang ketiga sambungannya, an yakuna lafzun muhtamilan lil ma'na allazi al-ilayhi liqah bitariqah mantuq aw mafhum aw majaz aw an yakun lafaz muhtamila huwa ala asas min araf al-isti'mal al-'adah syari'. Okey, syarat yang ketiga bahawa lafaz tersebut mempunyai ciri-ciri muhtamil, iaitu ayat yang mempunyai makna yang tersembunyi, yang ada padanya bahasa dengan istilah operatif, konseptual atau metafora, atau bahawa pengucapan itu mungkin untuknya berdasarkan orang yang akrab dengan kebiasaan syariah. Sebagai contohnya, perkataan yadun dalam ayat Quran yang bermaksud secara harfiahnya adalah tangan, namun di sini perkataan yadun tersebut ditakwilkan bermaksud kekuasaan Allah. Okey, yang kelima, syarat yang keempat, alla yata'arud ta'wil min nusus qat'iyyah dilalah fi tashri'. Okey,
Syarat yang keempat ialah tafsiran tidak boleh bertentangan dengan teks yang qat'i. Tafsiran hanya dapat dilaksanakan sekiranya nas-nas tersebut mempunyai ayat zanni. Sebagai contohnya ayat, saya ambil sini ayat Yusuf. Okey, surah Yusuf ayat 111. Maka hadasna yaqtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Okey, ayat di atas tidak mempunyai maksud yang jelas dan tidak perlu ditakwilkan kerana tak ada perkataan yang membawa maksud yang bertentangan. Okey, itu antara syarat untuk mentakwil sesuatu ayat hukum. Okey, syarat yang terakhir, syarat yang kelima, ayakuna makna allazi tu'awwil ilai an-nas arjih min al-ma'nahu zahir allazi saraf anhu bizalika bidalil maraji'. Okey, syarat yang kelima adalah bahawa makna yang dimaksudkan teks lebih cenderung daripada makna yang jelas yang telah diasingkan dengan bukti yang wajar. Maksudnya, jika ada dua maksud dalam sesuatu jenis ayat, maksud yang tidak jelas, maksud yang makna yang teks lebih cenderung daripada makna yang jelas. Maksudnya perlu makna yang zon lebih besar daripada makna yang jelas. Jadi kesimpulannya, sekiranya memerlukan pentakwilan makna yang ditakwilkan, maka perlulah lebih rajih dari makna zahir nah tersebut. Barulah takwil itu akan diterima pakai. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.